tentang keabsahan sebuah kerajaan hari ini. Jadi kita ada presiden, kita ada beberapa kes yang berlaku sebelum-sebelum ini, ataupun apa sebenarnya yang boleh kita, kenapa perkara macam ni boleh berlaku, dan bagaimana dari sisi konteks pandangan perundangan dalam konteks keabsahan kerajaan yang ada pada hari ini. Silakan Anwar. Terima kasih saudara moderator. Sahabat saya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, tasyahar, alhamdulillah. Pada malam ini kita dapat bertemu untuk berbincang tentang kerajaan Perikatan Nasional. Adakah masih ada majoriti atau tidak? Jadi kedua-dua panel telah menerangkan betapa kehilangan sokongan kerajaan yang ada sekarang ni. 85% rakyat tidak mempercayai Perdana Menteri yang ada sekarang, dan juga sokongan kepada Tan Sri Mahyudin Yassin hanya tinggal 100 setakat 10 Ogos 2021. Dan kemungkinan dengarnya kata besok ada lagi. Saya tak tahu, saya bukan ahli parlimen yang nak menyatakan sokongan ataupun tidak. Tetapi apa yang saya boleh cakap pada malam ini adalah berdasarkan kes yang kita selalu rujuk. Kes ini terlampau famous, popular apabila disebut mengenai perkara perlembagaan, iaitu kes Datuk Seri Niza melawan Datuk Seri Zamri. Kesnya pada tahun 2012, Federal Court Decision, Mahkamah Sekutuan, Mahkamah paling agung dalam Malaysia. Dalam kes tersebut jelas mengatakan bahawa saya quote apa yang berlaku dalam kes tersebut. Saya quote sepatah-sepatah perkataan dalam kes tersebut. Yang amat berhormat Datuk Seri Niza Jamaluddin telah dititah menghadap baginda untuk dimaklumkan mengenai keputusan baginda tidak membubarkan Dewan dan selaras dengan peruntukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Sri Sultan Perak menitahkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Niza Jamaluddin letak jawatan sebagai Menteri Besar bersama ahli-ahli mesyuarat kerajaan negeri berkuat kuasa serta merta. Okey. Sekiranya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Niza tidak meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Perak bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, maka jawatan Menteri Besar serta ahli-ahli MMK tersebut dianggap telah dikosongkan. Kena faham ya? Dalam kes Datuk Seri Niza melawan Zamri Abdul Kadir ni, Datuk Seri Niza telah memohon kepada Baginda Sultan Perak almarhum Sultan Azlan Shah untuk membubarkan parlimen, membubarkan Dewan Negeri. Tetapi telah tidak diperkenankan oleh Baginda, dan Baginda telah meminta Datuk Seri Niza untuk meletakkan jawatan. Tetapi dalam kes ini Datuk Seri Niza tidak meletakkan jawatan. Dan akhirnya Baginda Seri Sultan Perak telah melantik Datuk Zamri sebagai Menteri Besar yang baru dan melantik ahli mesyuarat kerajaan negeri yang baru. Itu kena faham bahawa kuasa prerogatif Sultan Perak untuk melantik Menteri Besar sekiranya Baginda meyakini bahawa Menteri Besar tersebut telah hilang sokongan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri. Dalam kes Perak ini, 3 ahli Dewan Undangan Negeri telah menolak kepercayaan kepada Menteri Besar, iaitu Adun Behrang, Adun Cakap Jerin dan Adun Jelapang, dan telah memberi sokongan penuh kepada Parti Barisan Nasional. Dan dia hantar kepada Sultan Perak ketika itu dengan mengutus surat kepada Paduka Seri Sultan Perak menyatakan sokongan mereka kepada Barisan Nasional dan tidak menyokong Menteri Besar Pakatan Rakyat ketika itu Pakatan Rakyat lah. Dan dengan cara itu saja, dan Baginda pun memanggil ke semua 31 ahli Dewan Undangan Negeri untuk menyatakan, untuk mendengar sendiri sokongan ke-31 ahli Dewan Undangan Negeri, dan selepas itu menitahkan Datuk Seri Niza untuk meletakkan jawatan. Itu jelas . Dan kes ini
kes di Perak ni mengikut kes yang berlaku pada tahun 1963 di dalam kes Majlis Privy Council, nama kes tersebut Adik Benro lawan Akintola. Dia punya presidennya mengikut kes tersebut, iaitu saya baca as such evidence of loss of confidence in the MB may be gathered from other extraneous sources provided as stated in Akintola. They are properly established. Such sources we think should include the admission by the MB himself and or representation made by members of the LA that the MB no longer enjoys the support of the majority of the members of the LA. Dalam kes ni disebut apa-apa sahaja cara, saya interpret dalam bahasa Melayu, dia boleh menggunakan apa-apa sahaja cara untuk menentukan bahawa menteri besar tersebut telah hilang sokongan majoriti. Tak kisahlah MB tersebut mengaku dia hilang majoriti ataupun ada pengakuan daripada LA Legislative Assembly, iaitu ahli Dewan Undangan Negeri mengatakan tidak menyokong menteri besar tersebut dan menyokong satu pihak lagi. Itu banyak-banyak cara. Dalam kes ini dia ketiga-tiga ahli Dewan Undangan Negeri ini menghantar surat kepada Seri Paduka Baginda Sultan Perak ketika itu, dan juga telah dipanggil menghadap Baginda. Itu jelas. Dan kes ini apa yang saya nak katakan bahawa perlembagaan Undang-Undang Tubuh Negeri Perak adalah perimetria ataupun bersamaan dengan perlembagaan persekutuan. Ini jelas dalam kes Datuk Seri Nizar dan juga Zamri ini disebut dalam ketika Mahkamah Rayuan bahawa Suruhanjaya RIT telah menetapkan, telah mengubal perlembagaan persekutuan tu dan juga undang-undang tubuh negeri-negeri dalam Malaysia ini kebanyakannya mengikut apa dalam perlembagaan persekutuan. Jadi disebut di situ dalam perkara 43.4 the word shall tu adalah mandatory. Maksudnya apa? Maksudnya kalau saya boleh baca di sini Okey, 43.4. If the Prime Minister cease to command the confidence of the majority of the members of the House of Representatives, then unless at his request, Yang di-Pertuan Agong dissolve Parliament, the Prime Minister shall tender the resignation of the Cabinet. Maksudnya the shall tu adalah mandatory. Perdana Menteri harus letak jawatan. Sepertilah kes dalam Datuk Seri Nizar Jamaluddin melawan Datuk Seri Zamri. Sekiranya Menteri Besar ataupun Perdana Menteri tidak meletakkan jawatan, makanya Yang di-Pertuan Agong ataupun Sultan Pemerintah Negeri boleh menganggap kursi Menteri Besar ataupun Perdana Menteri punya kursi dia anggap kosong dan bolehlah melantik Perdana Menteri atau Menteri Besar yang baru yang mana mempunyai sokongan majoriti ahli Dewan. Tak kisahlah ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ahli Dewan Rakyat. Jadi di sini kita lihat bahawa dalam kes Datuk Seri Nizar ni pun ada sebut, saya panjang kes dia. Dan dia sebut bahawa Datuk Seri Nizar sepatutnya meletakkan jawatan kerana dia telah hilang majoriti sokongan ahli Dewan Undangan Negeri. Disebut, jelas disebut. Dan dia kenalah nyatakan dia punya keyakinan dia bahawa if you have no majority, you should step down as a Menteri Besar. Disebut jelas dalam tu. Jadi dalam kes ini, sekiranya saya tidak mengatakan bahawa Perdana Menteri itu hilang majoriti atau tidak, tetapi bukti-bukti yang ada sekarang di media sosial dan juga bukti-bukti yang telah dikhabarkan, diluncurkan di media sosial, di dada-dada akhbar, melihatkan bahawa sokongan kepada Tan Sri Mahiuddin Yassin hanyalah tinggal 100 saja dan perlulah dia mendapat lebih daripada 110, iaitu sekurang-kurangnya 111 sokongan ahli Dewan
rakyat untuk beliau mengekalkan dirinya sebagai Perdana Menteri Malaysia. Jadi dalam kes Datuk Seri Nizar ni, akhirnya apa disebut? Yang paling menariknya dalam ni disebut bahawa the word shall in our opinion ought to be given a mandatory effect. Otherwise, it would lead to political uncertainty in the state. The appellant cannot continue to govern after having lost the support of the majority. To allow him to do so would be going against the basic principle of democracy. Dalam kes ini dah clear. Dalam kes Mahkamah Persekutuan dah clear, dah sebut secara terang bahawa kalau mengekal juga sebagai Menteri Besar tanpa sokongan majoriti akan merosakkan the basic principle of democracy. Akan merosakkan asas-asas demokrasi. Kena faham, kita adalah negara Malaysia, kita adalah berprinsip sebagai demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Jadi itulah untuk mengekalkan prinsip demokrasi, maka sekiranya telah hilang sokongan majoriti, bermaksud seseorang itu tidak layak dan tidak boleh menjadi ketua ataupun Perdana Menteri ataupun Menteri Besar bagi sebuah negara. Itu saja setakat ini. Okey, terima kasih banyak saudara Khairul Anwar. Itulah lawyer kita kan. Ada penjelasan tu komprehensif dan detail, dan memang ada term-term jargon lah. Jargon ni maksudnya orang lawyer je yang faham, tapi insya-Allah kita diberi pendedahan pada hari ini. Tetapi kita boleh simpulkan bahawa sebenarnya dalam keadaan sekarang YDPA yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa mempunyai kuasa sebenarnya untuk overrule kerajaan yang tak nak turun ni. Kan, betul tak? Maksudnya begitulah kan istilahnya? Betul. Itu adalah kuasa prerogative rights ataupun hak prerogatif Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Dalam ni clear, dalam kes Nizar di peringkat Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan clear, very clear. Dia sebut bahawa semasa draftment ataupun mendraftkan Suruhanjaya Reid mendraftkan perlembagaan persekutuan ni, very clear disebut bahawa itu adalah hak prerogatif yang di Pertuan Agong. Setuju. Dan yang paling menariknya sebenarnya adalah konklusi daripada presiden ataupun kes yang pernah berlaku di Perak itu adalah apabila maksudnya rumusan yang diberi adalah prinsip asas kerajaan majoriti itu adalah penting lah. Maksudnya kalaulah terus menerus kerajaan minoriti itu menjadi sebuah kerajaan, maka dia akan merosakkan prinsip asas demokrasi. First past the post. Dah apa benda pula first past the post ni. Tapi maksudnya kerajaan minoriti lah. Walaupun hanya satu undi. Itu sistem kita kat sini. First past the post menggunakan sistem Westminster. Walaupun satu majoriti, dia ada sistem yang lain lah. Saya tak nak itu very technical dalam konteks sains politik. Tetapi maksudnya dari segi apa yang dibentangkan oleh saudara Khairul Anwar itu tadi penting. Bahawa kita sebagai rakyat perlu menolak kerajaan yang menentang asas demokrasi. Kalaulah kita terus menerus menyokong kerajaan yang tak ada sokongan majoriti di dalam Dewan Rakyat, maka kita sebenarnya menuju kepada langkah syaitan, atau bukan langkah syaitan, langkah syaitan yang merosakkan asas-asas demokrasi. Jadi harapan kita kalau nak diceritakan kat sini sebenarnya adalah pada tuanku. Nanti mungkin saya nak balik dah second round nanti kepada Syed adalah saya nak cerita juga, nak tanya juga apa langkah yang kita ada sebenarnya sekarang ni. Nampak degil sangat Muhyiddin ni.